Projek cendawan tilam bantu tingkat ekonomi masyarakat orang asli di Gua Musang. Perinciannya bersama Muhammad Azidi Abdullah di Kota Baru, Kelantan. Baik, kerajaan diminta memberi fokus kepada kepentingan rakyat, antaranya golongan pekebun luar bandar dalam Belanjawan 2024. Di Kelantan, golongan ini berharap pemberian papasan dapat diberikan kepada pemilik tanaman yang mengalami kerugian akibat serangan haiwan liar. Di Gua Musang, pekebun menyarankan agar kerajaan dapat merangka dasar baharu berhubung pemberian pampasan termasuklah mewujudkan tabung bencana haiwan liar untuk membantu pekebun terjejas. Kerugian beratus-ratus ribu. Jadi, hamba harapnya ada pihak yang berkenaan tampil ke hadapan untuk membantu pekebun yang terlibat ni dari segi ganti rugi. Makna ada pihak-pihak yang berkenaan, mari sini tengok sendiri, nilai sendiri. Kalau boleh kita naklah ganti rugi sikit untuk memberi sokongan moral kepada pekebun-pekebun yang terlibat. Dalam masa 8 bulan tadi, serangan gajah berterusan berlaku. Kalau tidak kena kebun saya, kena kebun orang lain. Juga peneroka yang sama. Ya tak? Dan terpaksa peneroka-peneroka ini mengalami gangguan dari segi mental dan keuangan, tenaga dan usaha sebagainya. Terdahulu, media melaporkan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata kerajaan bercadang mewujudkan tabung bagi pemberian papasan kepada pekebun dan pemilik tanaman yang kerugian akibat serangan hidupan liar. Menurutnya, masalah itu akan dibangkitkan kepada Kementerian Kewangan untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2024. Projek tanaman cendawan tiram kelabu yang diusahakan orang asli suku kaum Mendrik di Kampung Kuala Lah, Gua Musang berjaya menjana pendapatan tambahan sekaligus mengeluarkan mereka daripada golongan miskin tegar. Projek yang dilaksanakan Kementerian Ekonomi di bawah program pembasmian kemiskinan tegar BMT itu diusahakan sejak 2 bulan lalu. Penduduk terlibat mengusahakan lebih 3,000 bongkah cendawan tiram kelabu dan berjaya mengutip hasil pertama tanaman 28 September lalu. Setiap hari mereka dapat mengutip 10 kg cendawan atau lebih 300 kg dalam tempoh sebulan. Kita itu sikit-sikit lah. Sebabnya benda ni kita ada berhasil sikit lah. Kita bersyukur lah. Syukur dapat tambah pendapatan. Oh, dapat pendapatan kita. Okey, sebelum ni kita kerja ke apa? Sebelum ni kita kerja gitu-gitu je lah. Di kampung je lah. Di kampung, di kota kita ni. Benda ni kita syukur lah sebab kita sikit. Bapak bongkos. Pakai isi benih. Kita bergotong royong lah buat tu. Susu ni. Mai sini pukul 8 ke pukul 9 ke gitulah. Cik dah cuci pagi tu. Cuci ke buat sapoh dia. Bongkah dia lah. Awak pandai lah buat bongkah sendiri lah. Boleh lah sikit-sikit. Terima kasih lah. Pada cikgu-cikgu kita pun yang mengajar. Itu Ramos. KJL bantu kita pun boleh lah. Program dijayakan dengan kerjasama beberapa agensi termasuk Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang, Jabatan Pertanian, Fama, Jabatan Kemajuan Orang Asli, Universiti Malaysia Kelantan dan Wilayah Pembangunan Ekonomi Pantai Timur. Minat mendalam terhadap barangan antik menjadikan seorang pesara kerajaan mengumpul lebih 1,000 koleksi peribadi sejak 40 tahun lalu. Alia Sulaiman, 67 tahun berkata, dia pernah ditawarkan dengan harga puluhan ribu ringgit untuk koleksi tersebut, namun tidak bersedia menjualnya kerana memikirkan kesukaran untuk mendapatkan barangan tersebut selain ia mempunyai nostalgia tersendiri. Antara koleksi barangan yang terdapat di rumahnya, motosikal, kereta, tembaga dan peralatan rumah yang mempunyai keunikan tersendiri. Dia kini memiliki 38 buah motosikal klasik dan daripada jumlah itu ada motosikal berusia 103 tahun buatan England. Thailand ni bolehnya saya fokus pada basikal dan motor. Motor lah ni ada lebih kurang dalam hampir dekat dengan 38 buah. Basikal lebih kurang dalam 30 buah dan barang-barang macam-macam sepatu pagar lah.
Bagus ni atas rumah. Manakala konsep di sini, konsepnya bagi lama juga, tapi dalam bentuk landscape. Alias berkata penduduk kampung saudara mara serta rakan-rakan turut sama membantunya sekiranya mereka terjumpa barangan antik. Dia juga bernasib baik kerana minatnya mendapat sokongan penuh isteri, Romah Mamat, yang turut sama membantu membersihkan koleksi berkenaan. Sekian perkembangan dari Kelantan. Salam Malaysia Madani. Kembali ke Akasaburi Kota Media untuk laporan berikutnya. Baik, terima kasih Azidi.